Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Kesultanan Islam Johor Darjah 2 di dalam pelajaran 3, iaitu Sultan-Sultan Negeri Johor. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sultan-Sultan Negeri Johor. Lihat sedikit pengenalan tentang Sultan-Sultan Negeri Johor. Pertama, sejarah Johor adalah kesinambungan daripada Kesultanan Melaka. Kesinambungan adalah ada hubung kait dengan Sultan Melaka. Ada keturunan daripada Sultan Melaka. Ada sejarah hubung kait dengan Sultan Melaka. Yang kedua, pada tahun 1528, Sultan Alauddin Riayah Shah kedua darjah daripada di dinasti Kesultanan Melaka telah membuka Johor. Ini adalah Sultan yang telah membuka Johor. Sultan yang mula-mula membuka Johor namanya Sultan Alauddin Riayah Shah yang kedua daripada dinasti Kesultanan Melaka, dan bertapak di kota Kara, Sungai Johor. Ada di berhampiran dengan Sungai Johor. Selepas Portugis menguasai Melaka pada tahun 1511, Sultan ini datang ke Johor, buka sebuah negeri yang namanya Johor. Apabila Portugis dah menguasai Melaka 1511, Portugis datang ke Melaka adalah untuk menjajah. Seterusnya yang ketiga, pusat pemerintahan Johor berpindah sebanyak 12 kali. Banyak 12 kali. Banyak sebab-sebabnya kenapa berpindah. Di sepanjang Sungai Johor dan seterusnya di Kepulauan Riau. Disebabkan serangan musuh yang terdiri daripada Portugis, Belanda dan Aceh. Mereka datang ni ada niat nak menjajah, mentadbir, ada niat untuk mengambil hasil bumi kekayaan di tanah Melayu, di Melaka, yang berhasrat menguasai perdagangan. Waktu itu perdagangan di Melaka memang menjadi rebutan. Melaka adalah sebuah pusat perdagangan yang sangat strategik. Melaka adalah laluan para pedagang. Seterusnya yang keempat, pusat pemerintahan Johor kini terletak di Kota Iskandar. Sekarang ni namanya Kota Iskandar, Iskandar Puteri. Yang terkinilah sekarang ini. Yang kelima,
Sejarah Kesultanan Johor ditadbir oleh pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka. Ini mula-mula Kesultanan Melaka membuka negeri Johor ditadbir oleh Kesultanan dinasti Kesultanan Melaka. Kemudian dinasti Bendahara. Kemudian dinasti Temenggung. Kesultanan Johor lama yang akan kita pelajari iaitu daripada 1528 hingga 1855 berkaitan dengan pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka. Itu yang pertama, dan yang kedua berkenaan dengan pemerintahan dinasti Bendahara. Kesultanan Johor lama ada dua pemerintahan. Pertama dinasti Kesultanan Melaka, kedua pemerintahan dinasti Bendahara. Pertama pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka, kedua pemerintahan dinasti Bendahara. Ada dua pemerintahan. Kita lihat pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka dahulu. Yang pertama, nama Sultan ni Sultan Alauddin Riayah Shah kedua. Pemerintahannya daripada 1528 hingga 1564. Ini tahun 1528 Masihi hingga 1564 Masihi. Yang kedua, nama Sultan yang kedua Sultan Muzaffar Shah II yang berada di dinasti Kesultanan Melaka adalah Sultan Muzaffar Shah II. Pemerintahannya daripada 1564 hingga 1570 Masihi. Sultan yang ketiga Sultan Abdul Jalil Shah yang kedua. Pemerintahannya daripada 1570 hingga 1571 Masihi. Kemudian kita lihat yang keempat, Sultan Ali Abdul Jalil Shah kedua. Pemerintahannya 1571 hingga 1597 Masihi. Ini pun lama ni. Kelima, Sultan Alauddin Riayah Shah III. Pemerintahannya 1597 hingga 1615. Ini berbeza dengan Sultan yang pertama. Ini adalah keturunannya. Nama je hampir sama. Riayah, Alauddin Riayah Shah. Yang keenam, nama sultannya adalah Sultan Abdullah Muayyad Shah. Pemerintahannya daripada 1615 hingga 1623 Masihi. Kemudian kita lihat yang ketujuh, Sultan Abdul Jalil Shah ketiga. Namanya semua hampir semua sama. Ada yang kedua, ketiga, pertama. Ini adalah keturunan sultan. Pemerintahannya daripada 1623 hingga 1677 Masihi. Ini pun lama. Ke-8, Sultan Ibrahim Shah II. Pemerintahannya daripada 1677 hingga 1685 Masihi. Ke-9, Sultan Mahmud Shah yang kedua. Pemerintahannya daripada 1685 hingga 1699. Ini adalah pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka. Setakat nombor 9 ni, pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka sampai Sultan Mahmud Shah. Apa? Kita lihat. Sultan terakhir pada dinasti Kesultanan Melaka yang kita sebut tadi yang dekat sini ialah Sultan Mahmud Shah kedua. Itu sultan yang terakhir di dalam dinasti Kesultanan Melaka.
yang dikenali sebagai Sultan Mahmud sebagai Sultan Mahmud mangkat di Julang. Kalau kita belajar sejarah, kalau dulu sejarah di sekolah menengah ada Sultan Mahmud mangkat di Julang. Selepas itu pemerintahan negeri Johor berpindah kepada dinasti bendahara. Lepas ni kita akan lihat dinasti bendahara pula. Sebelum kita lihat, saya harap murid-murid bolehlah hafal sikit-sikit nama-nama sultan tersebut. Yang terakhir yang mula-mula membuka negeri Johor dan yang terakhir di dalam Kesultanan Melaka, dinasti Kesultanan Melaka. Sebelum kita berpindah dinasti bendahara. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab ya fattahu ya alim. Iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma'lamtana فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kejap lagi nantikan soalan kuis daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.